Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Carol Hafiz Yunus untuk Suara Dewan. Hari ini episod pertama untuk kita bincangkan dalam tempoh 30 minit ini untuk kita membawa satu pemahaman berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan yang dibincangkan dalam Dewan Rakyat pada minggu ini. Sudah tentu menjadi perkara penting yang berlangsung atau berlaku pada minggu ini sudah tentu berkaitan dengan isu rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan dengan kewarganegaraan, satu proses yang panjang, dan untuk memahami perkara berkenaan, kita mempunyai ruang waktu yang terhad untuk kita memahamkan kepada anda semua berkenaan dengan rang undang-undang yang kita akan bincangkan. Bersama saya pada hari ini Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution. Apa khabar Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Baik, Datuk Seri, kita terus saja kepada perbincangan melihat kepada rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan dengan kewarganegaraan. Satu isu yang besar dan menjalani satu proses yang panjang. Bukan bercakap semalam, hari ini terus dibentangkan. Datuk Seri sedikit komen secara ringkas melihat kepada perjalanan yang panjang kita katakan tadi berkenaan dengan rang undang-undang pindaan kewarganegaraan. Baik, terima kasih RTM, terima kasih Saudara Hafiz. Tajuk tentang pindaan perlembagaan persekutuan mengenai warga negara ini, benar Hafiz, telah ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri lebih 1 tahun. Dia bermula dengan mendapatkan kelulusan dasar Jemaah Menteri, diikuti dengan membina draft rang pindaan tersebut. Kemudian, kalau pindaan perlembagaan itu berkait dengan kewarganegaraan, perlembagaan menghendaki Kementerian Dalam Negeri, yakni mewakili kerajaan, untuk melepasi 2 lagi peringkat, iaitu mengikut Perlembagaan Persekutuan perkara 159, ianya mesti diberi perkenan oleh Majlis Raja-Raja. Perkara 161 Perlembagaan Persekutuan, ianya mesti juga diberi kelulusan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Dan kemudian barulah ianya boleh dibentangkan di Parlimen. Usaha yang dibuat dalam tempoh setahun lebih, Mr. Hafiz, KDN turut membentangkan kepada Parliamentary Select Committee. Parlimen ni, di kalangan ahli-ahli Parlimen, dia ada jawatankuasa pilihan Parlimen mengenai hak asasi manusia, mengenai wanita, kanak-kanak, mengenai keselamatan. Jadi 3 Parliamentary Select Committee ini juga telah KDN bentangkan. Siapa yang menduduki jawatankuasa ini? Mereka adalah ahli-ahli Parlimen, kedua-dua blok, kerajaan dan pembangkang. Itu juga telah kami lepasi. Kemudian sesi libat urus dengan pemegang taruh, pakar-pakar perundangan, individu berpengaruh, pertubuhan bukan kerajaan. Kemudian kita juga menjemput ahli-ahli akademik, ratusan jumlah libat urus. Sehinggalah kita bentangkan ke Parlimen, bacaan kali pertama, bacaan kali kedua yang saya buat pada bulan Mac. Dan sekarang, bermula semalam, perbahasan melibatkan hampir 60 ahli-ahli Parlimen diberi peluang dari kedua-dua blok. Saya yang berkesempatan mendengar isi perbahasan, saya berpendapat bahawa kualiti perbahasan sangat baik. Ahli-ahli Parlimen kedua-dua pihak ternyata membuat kerja rumah dengan rapi. Mereka fokus kepada intipati penting kepada kerangka pindaan ini. Misalnya, perkara besar dalam pindaan ini adalah dalam perkara di mana seorang ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan orang luar negara, anak lahir di luar negara. Sebelum pindaan ini dibuat, anak yang lahir luar negara itu akan mengikut warga negara bapaknya. Jadi ibu seorang warga negara Malaysia ini, kalau anak dia nak jadi warga negara Malaysia, dia kena mohon secara pendaftaran. Pindaan yang kita buat ini adalah anak itu akan menjadi warga negara secara automatik. Ini kita meminda peruntukan di bawah 14(1)B. Warga negara seorang anak yang lahir di luar negara akan mengikut warga negara ibu atau bapa. Perkataan asal adalah mengikut warga negara bapa. Ini benda besar. Dan ini akan membuktikan bagaimana kerajaan Madani ini betul-betul prihatin dan memberikan pertimbangan yang besar terhadap hak kaum wanita, seorang ibu
Dan itu sesuai dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 8/2 bahawa lelaki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama. Dalam kes ini adalah hak untuk membariskan status warga negara anak. Ini benar besar. Saya dapati perbahasan semalam, walaupun ada pandangan berbeza dari sudut bila undang-undang ini dikuat kuasa, sebahagiannya mahu ianya dipakai secara ke belakang, iaitu retrospektif. Pindaan ini mengusulkan secara prospektif. KDN ada sebab. Sebab yang utama adalah sebelum kepada kita membentangkannya, kita malah mengkaji juga best practices daripada undang-undang atau perlembagaan negara-negara lain. India misalnya, Singapura, United Kingdom, sudah pun melakukan pindaan seperti mana kita buat dan pemakaiannya adalah secara ke depan. Itu satu. Perbahasan juga saya tengok betul-betul dapat menjurus kepada perkara tentang status seorang isteri warga asing. Yang kita pinda adalah jika berlaku perceraian. Dalam naskah asal adalah perceraian selepas 2 tahun perkahwinan. Dia boleh dilakukan perlucutan kewarganegaraan. Yang kita pindah adalah 2 tahun selepas dia mendapat warga negara, boleh dilucutkan kewarganegaraan jika sekiranya berlaku perceraian. Baik, ada sebabnya. Pertama adalah seorang isteri warga asing yang berkahwin dengan lelaki tempatan, warga Malaysia, dia tak akan dapat warga negara dalam tempoh 2 tahun. Mengikut perlembagaan. Mengikut perlembagaan, tak boleh dapat. Sebab 5 tahun, dia akan dapat spouse visa, pas pasangan. 2 tahun, dia dapat IC merah. Tahun ke-8 baru dia dapat warga negara. Sedangkan peruntukan asal perlembagaan itu adalah 2 tahun selepas 2 tahun selepas dia berkahwin. Jika berlaku perceraian, boleh dilucutkan kerakyatan. Itu tak mungkin. Sebab 2 tahun berkahwin dia tak dapat kerakyatan. Jadi kalau tak dapat kerakyatan, kenapa ada peruntukan itu? Maka kita pindah kepada 2 tahun selepas perkahwinan, selepas mendapat warga negara, jika berlaku perceraian, maka boleh dilucutkan kewarganegaraan. Jadi tumpuan yang berlaku di kalangan ahli-ahli parlimen adalah apa jadi kepada nasib isteri warga asing ini? Sedangkan dia sudah pun tinggal di sini, beranak pinak di sini, kemudian dilucutkan. Hal yang saya harus jelaskan dalam pergulungan sekejap lagi adalah perlembagaan juga kata jika seorang isteri warga asing berkahwin di sini, kemudian berlaku perceraian selepas 2 tahun mendapat warga negara, Perlembagaan Persekutuan juga memperuntukkan kalau dengan kita lucutkan itu, dia tidak menjadi warga negara mana-mana negara, maka kita tak boleh melucutkan kewarganegaraan dia. Maknanya dia masih selamat. Jadi, hal yang akan kita pertimbangkan ialah hanya jika semasa dia berkahwin, sebelum dia mendapat warga negara Malaysia, dia tak melepaskan warga negara asal dia. Dia masih rakyat Filipina, dia masih rakyat Thailand, dia masih rakyat Indonesia misalnya. Jadi, dia tak lepaskan. Sedangkan setelah dia berkahwin, dia dapat warga negara Malaysia. Dia ada 2 warga negara. Perlembagaan Persekutuan kata, kita tak iktiraf 2 warga negara. Maka satu daripadanya mesti dilucutkan. Jadi itu keadaan-keadaan yang saya tengok disinggung baik oleh ahli parlimen dan saya akan mengambil peluang penggulungan sekali lagi untuk membentangkannya. Jadi proses ini mengambil masa yang panjang, semua compliance, kepatuhan terhadap tertib pindaan telah kita buat. Kita lakukan libat urus yang sangat intensif. Kita bentang bagi bacaan kedua di parlimen dan saya nilai perbahasan setakat semalam dan hari ini berlangsung dengan sangat baik. Dan antara tumpuan persidangan kali ini selain daripada bajet adalah pindaan perlembagaan. Ini bukti kematangan dan juga penting untuk kita melihat ataupun membaca perlembagaan itu, tidak membaca separuh-separuh ataupun sekerat kerana ada penjelasan yang lain. Kalau kita melihat apa yang Datuk Seri kongsikan, itu adalah pandangan daripada ahli parlimen. Dan saya perlu melihat juga dan perlu adil kita melihat kepada naratif yang dimainkan di luar Dewan ini. Melihat kepada pelbagai sidang media dilakukan, pandangan yang memainkan naratif bahawa ini adalah perlembagaan yang regresif dan sebagainya. Apakah makna ini kepada perlembagaan yang perlu dijawab oleh kementerian khususnya untuk memahami secara tuntas supaya tidak ada satu pihak atau 2 pihak yang memainkan naratif ini yang akhirnya terpesong kepada niat asal? Benar, Khairul Hafiz. Pengalaman saya melalui sesi libat urus yang juga sangat intensif. Sebut mana saja pihak yang berminat bercakap tentang tajuk ini,
saya pelawa adakan perjumpaan dengan saya dan pasukan KDN. Dan setengah daripada mereka kata, inilah pertama kali kami pijak kaki di pejabat Menteri Dalam Negeri. Inilah pertama kali kami sampai di Kementerian Dalam Negeri. Yang sebelum itu jauh daripada jangkauan mereka. Mereka tak terfikir mereka akan dijemput. Apalagi memberikan pandangan yang berbeza dengan apa yang kami nak lakukan. Dan itu menunjukkan keterbukaan kami di KDN untuk mendengar. Profesor Dr. Syed Faruqi saya undang ke pejabat. Pengerusi Suruhanjaya Suhakam, Datuk Isyamuddin, saya jemput ke pejabat. Aktivis masyarakat, saya jemput. Aktivis NGO, Dr. Tini, Malini, you name it. Ya, pimpinan muda, saya jemput ke pejabat. Kemudian tak ada NGO yang tersisih bila saya jemput untuk memberi pandangan. Peluang untuk saya sampaikan apakah yang kami nak pinda, apa justifikasinya, apa kesannya, dan saya dengar pandangan mereka. Baik, yang itu mereka tak boleh nafikan. Pada akhir sesi libat urus, setelah kita bagi pandangan, mereka bagi pandangan, saya tak ada jaminan bahawa pandangan kami boleh diterima. Masih wujud perbezaan pendapat. Jadi mereka bebas menulis di luar, memberi pandangan. Saya tak ada masalah apa-apa. Lagipun ini sebuah negara demokrasi, kita menghormati pandangan, kebebasan bersuara. Dan mereka tak boleh sebut bahawa mereka tak diberi peluang untuk menyampaikan pandangan. Okey. Cuma pandangan yang mereka sampaikan dari perspektif dan kacamata mereka. Saya bagi contoh. Apabila saya katakan bahawa had membuat keputusan untuk seorang itu menentukan warga negaranya adalah 18 tahun. Alasan kita, bila seorang anak yang lahir di luar negara, selepas ini mendapat warga negara secara automatik, dia dengan sendirinya memegang dua warga negara. Warga negara ikut bapa, warga negara automatik ikut ibu. Macam saya katakan tadi, kita tak iktiraf dua warga negara. Anak itu baru umur 2 tahun, baru umur 1 tahun, sudah memegang dua warga negara. Ketika perlembagaan kata kita tak iktiraf dua warga negara, maka kita harus datangkan pindaan pada umur berapakah anak ini boleh memilih satu warga negara. Kita katakan umur 18. Dia boleh mula membuat keputusan untuk memilih. Dan dia ada 48 bulan sebelum memuktamadkannya. Baik. Tapi setengah kalangan NGO salah faham. Dia kata kalau umur 18 baru boleh buat permohonan warga negara, itu dah terlambat. Itu maksud saya. Kita katakan anak itu sudah pun ada warga negara, bukan satu, malah dua. Jadi dia kena pilih satu pada umur berapa? Umur 18. Dia boleh memilih satu, nak ikut warga negara bapa atau warga negara ibu. Tapi ini disalah tanggap bahawa regresif sebab pada umur 18. Kalau dia tak dapat permohonan umur 18, dia tak ada peluang lagi. Salah juga. Sebab jalan memohon kewarganegaraan ni, dia ada beberapa jalur. Yang pertama, tak payah pohon, kuat kuasa undang-undang, automatik. Itu perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 15, perkara 16, perkara 19, perkara 30, itu pendaftaran melalui permohonan. Kalau dia lebih umur 18, dia boleh mohon di bawah perkara 19, perungan 1, naturalisasi. Jadi apakah mereka ni boleh menjadi orang yang tanpa warga negara? Tak betul. Mereka masih boleh mohon. Jadi kita tak proses mereka di bawah 15A. Kita proses mereka di bawah 19.1. Jadi soal umur ni tak patut timbul lagi. Itu poin saya. Bila kita engage dengan mereka, baru saya kesan bahawa ada semacam kesalahfahaman dari segi memahami maksud sebenar pindaan ini nak dibuat. Mana mungkin sebuah kerajaan yang membawa aspirasi madani nak menjadi sebuah kerajaan yang menekan dan menafikan hak seorang untuk memperolehi warga negara. Tapi menjadi tanggungjawab kerajaan juga mengimbangi antara dua elemen penting. Kemanusiaan dengan keselamatan. Maksudnya dari segi kemanusiaan, jangan dinafikan hak dia untuk mendapat warga negara mengikut lunas undang-undang, mengikut lunas perlembagaan. Kalau dia punya hak mengikut perlembagaan yang ada, berikan hak dia, jangan tangguh, jangan lengah. Ini yang berlaku. Ada permohonan yang 10 tahun tak ada keputusan. 12 tahun tunggu jawapan, daripada mula mohon 12 tahun tunggu hanya untuk diberitahu duka cita permohonan gagal. Memanglah perkara ini menyakitkan. Benda ini yang kita nak betulkan. Di satu sisi, jangan sewenang-wenangnya. Bagi hak warga negara ni, jangan buka floodgate. Semua pakai borong bagi, tak boleh.
dia kena ada elemen keselamatan di situ. Jadi tanggungjawab KDN ini adalah untuk mengimbangi antara tanggungjawab memelihara keselamatan negara dengan memenuhi tanggungjawab kemanusiaan kepada mereka yang memohon. Ini konteksnya. Sebab itu saya menolak pandangan yang mengatakan ini kejam, regresif. Sebab mereka melihat dari sudut pandang tertentu. Beri peluang, kalau nak katakan ini serba sempurna, saya akui mungkin tidak. Tapi beri peluang kita mulakan. Sebab itu saya kagum dengan pandangan saya, rakan saya semalam, Wabi Hanayo. Dia mengatakan walaupun ini tidak sempurna sepenuhnya, tapi lebih baik kita jangan tinggal semua. Okay? Lakukan dulu langkah-langkah permulaan sambil kita kata kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Okay? Ada juga ahli parlimen berpendapat jangan satu kebaikan, yang lain tu buruk, maka kita terima semua. Jadi dari segi kaedah fiqh, saya kira Wabi Hanayo itu lebih betul. Iaitu kaedah fiqh mengatakan kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi saya kagum juga lah pandangan dia. Walaupun dia tak sebut pandangan itu merupakan unsur fiqh lah kan. Kaedah fiqh. Itu pemahaman yang mudah. Penting untuk kita bergerak secara mengembali tenaga untuk memastikan bahawa rancangan undang-undang ini jelas dan difahami. Bercakap berkenaan dengan kerisauan wakil rakyat, pada hemat Datuk Seri sendiri melihat kepada pembahasan semalam dan juga hari ini, apa yang pada hemat Datuk Seri melihat kerisauan ini ada asasnya dan perlu memberi satu tanggungjawab untuk KDN khususnya menjawab pada penggulungan petang? Ya, jelas. Saya membuat banyak catatan dalam arti kata untuk memahami apakah kerisauan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen. Saya harus menghormati. Ahli parlimen ni dia berdepan dengan rakyat di kawasan dia. Masalah rakyat ni rencam. Sudah tentu isu kewarganegaraan sampai kepada mereka dan mereka akan cuba bantu. Jadi bila mereka tengok pindaan yang sebegini, mereka padankan dengan masalah yang rakyat di kawasan mereka bangkitkan, maka wujud kerisauan. Kerisauan yang pertama adalah tempoh yang lama diambil untuk satu permohonan warga negara itu diberikan keputusan. Itu paling banyak mereka suarakan. Apa jawapan saya kepada mereka? Saya katakan bahawa mulai sekarang, bermula daripada permohonan untuk mendapat warga negara, KDN akan buat keputusan dalam masa 1 tahun. Dulu open-ended. Ada kes yang saya selesaikan sekarang, 15 tahun dulu. Sekarang ni Hafiz, saya sudah pun selesai sehingga 29,000 permohonan. Sejak saya masuk pejabat, daripada 5 Disember 2022 sampai sekarang. Dan jumlah semua sekali. 15A, 15.2, perkara di bawah perkara 16, perkara 19, perkara 30. Total semua sekali 29,000 saya dah buat keputusan. Baik. Paling banyak adalah 15A, iaitu permohonan anak angkat jadi warga negara, permohonan anak tidak sah taraf untuk jadi warga negara, permohonan anak jagaan untuk jadi warga negara. Permohonan yang kedua terbanyak adalah perkara 19.1, naturalisasi. Suami warga asing kahwin dengan wanita tempatan, kemudian mohon jadi warga negara secara pendaftaran. Ini kes yang banyak. Kes yang ketiga adalah kes anak lahir luar negara, kemudian mohon secara pendaftaran. Itu juga banyak. Baik. Totalnya adalah 5 tahun ke atas tempoh permohonan. Dalam 29,000 yang saya lulus tadi, saya ambil cut off limit 5 tahun ke atas. Tempoh lamanya permohonan, jumlahnya 23,000 saya selesaikan. Jadi kalau kita tengok, sebahagian besar yang selesaikan adalah kes lama. Jadi kerisauan MP ini adalah tempoh yang terlalu lama. Saya bagi jaminan kali ini 1 tahun. Dan saya minta kepada pegawai saya develop SOP. Maknanya menjawab persoalan basis. Where shall I begin? Di mana saya nak mula kalau saya nak mohon warga negara. Jadi berpandukan kepada SOP, mereka akan boleh mengikuti dengan mudah tata cara dan kaedah bagaimana nak memulakan proses. Dan KDN kami ikat diri kami, keputusan mesti dalam masa 1 tahun. Tak boleh lagi 5 tahun, 10 tahun macam sekarang. Itu jaminan KDN. Itu jaminan KDN. Itu kerisauan yang paling besar saya tengok di kalangan ahli-ahli parlimen yang berbahas. Ini merupakan satu SOP mungkin yang lebih sistematik dan juga teratur. Datuk Seri, mungkin soalan terakhir, harapan Datuk Seri melihat kepada penggulungan yang akan dibentangkan pada petang ini. Pelbagai kerisauan telah pun dibangkitkan oleh Datuk Seri. Sudah tentu penggulungan ini
Datuk Seri melihat dan terlihat bersedia untuk menerima pelbagai cadangan dan juga pandangan daripada ahli parlimen. Untuk mendapatkan 2/3 itu bukan satu isu, tapi untuk membentangkan dan juga memahamkan satu perkara yang lain. Harapan Datuk Seri untuk pembentangan dan penggulungan petang ini. Terima kasih. Saya sebenarnya poin yang sedang saya berkongsi dalam secara langsung RTM ni sebahagian daripada poin saya nak gulung siap lagi pun. Bocor rahsia sikit. Jadi RTM dapat dululah saya nak sebut. Jadi harapan saya tentulah besar. Bukan soal harapan Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri kita. Saya percaya saya membawa harapan rakyat terbanyak di luar sana. Ibu-ibu yang terlibat, yang menunggu lama dalam keadaan ketidakpastian, tak ada clarity. Jadi bila mudah-mudahan lulus petang ini, lulus pula di peringkat Dewan Negara, diwartakan dengan perkenan Kebahaduri Tuanku Agong, bila pelaksanaannya nanti akan dapat menjawab banyak persoalan tentang kewarganegaraan. Itu harapan yang terbesar saya dapat. Untuk kita sampai ke situ, saya kena melepasi dulu sesi penggulungan. Tentu saya akan memberikan kronologi susu Galo dan reaksi saya terhadap perkara yang dibangkitkan. Saya mesti memberi jawapan secara tuntas sebab sebahagian daripada ahli parlimen misalnya di sebalik saya katakan libat urus yang banyak, tapi masih ada yang menyebut bahawa perlunya pindahan ini dibawa kepada jawatankuasa pilihan parlimen. Walhal engagement dengan jawatankuasa pilihan parlimen ini dibuat dengan begitu intensif sekali. Tapi maklumat tak sampai. Satu. Yang kedua ialah persetujuan daripada kerajaan Sabah dan Sarawak. Itu juga telah kita dapat. Tapi ada juga satu dua ahli parlimen dari Sabah yang kata sudah dapat atau tidak. Maknanya dia tak sampai maklumat itu. Saya akan gunakan peluang itu. Kemudian yang ketiga adalah yang menyebut bahawa bila saya pindah, antara lain adalah pemegang IC merah. Suami IC merah, isteri IC merah. Maknanya mereka ni warga asing. Mereka boleh jadi orang Indonesia, boleh jadi orang Australia, boleh jadi orang Amerika, boleh jadi orang New Zealand, orang Thailand. Mereka tinggal lama di sini. Mereka sebahagian mereka dapat taraf PR. Suami isteri dapat taraf PR. Hakikatnya mereka masih warga negara asing. Perlembagaan kita ni mengatakan bahawa kalau anak mereka lahir di sini, anak mereka automatik dapat warga negara. Sedangkan mereka ni warga asing. Kita, kalau kita dan isteri kita tinggal di luar negara, kemudian anak lahir di luar negara, tak ada negara di dunia yang bagi kerakyatan secara automatik. Kita ada. Sebab itu saya pindah. Anak ini kalau lahir daripada mak bapak yang berstatus PR, anak itu adalah PR, nak jadi warga negara pohon. Baik. Tapi saya harus juga berlaku adil pada ahli parlimen. Sebab PR ini bukan hanya warga asing. Ada yang tinggal di sini lama sejak sebelum 1957, sebelum merdeka. Sebelum pembentukan Malaysia 63. Mereka ni pun sebenarnya sudah memegang PR. Sebab mereka tak ada dokumen yang boleh melayakkan mereka menjadi warga negara. Jadi mereka diberikan IC merah. Jadi soalannya adalah apa jadi pada anak-anak mereka kalau tak diberikan kerakyatan secara automatik? Ya. Jadi saya fikir perkara yang dibangkitkan itu legitimate, munasabah. Dan KDN harus berlapang dada untuk membezakan antara anak yang dilahirkan daripada parents pemegang PR yang sebenarnya kategori warga asing. Yang ini rata-rata boleh menerima bahawa kalau warga asing lahirkan anak di sini, mereka bukan warga negara kita. Sebab lahir di sini bukan tiket untuk jadi warga negara. Dia mesti ada sijil perkahwinan. Dia mesti ada dokumen-dokumen yang lain. Baik. Tapi kalau pemegang PR status itu adalah rakyat Malaysia kerana tak cukup dokumen. Sedangkan pindaan ini kata anak-anak mereka tak lagi dapat warga negara secara automatik. Saya katakan bahawa komitmen KDN kita akan address dulu isu warga negara ke atas pemegang PR daripada kalangan rakyat yang tinggal di sini tapi tak bergelar warga negara. Yang ini kalau kita selesaikan status warga negara, parents ini, maka anak-anaknya akan menjadi
warga negara Malaysia secara konsep undang-undang. Yang tu saya kesan antara mendengar penghujahan semalam oleh ahli-ahli parlimen. Saya fikir harapan cadangan mereka itu memang munasabah, legitimate. Saya berharap saya boleh memberikan reaksi sekejap lagi. Jadi, tapi harapan saya yang terbesar daripada kelulusan ini adalah isteri, wanita rakyat Malaysia, anak lahir luar negara, selepas ini anak mereka adalah warga negara secara automatik, tidak lagi perlu memohon untuk menjadi warga negara. Itu saya ingat kemenangan terbesar kepada kaum ibu di negara kita. Ini seperti teaser sebelum penggulungan yang akan dilakukan oleh Datuk Seri sebentar saja lagi. Dan kepada anda juga, anda boleh saksikan Datuk Seri akan dijadualkan membentang pada jam 3.30 begitu. Kita akan siarkan kepada anda juga di RTM Klik dan semua platform kami secara dalam talian. Dan saya fikir ini adalah ruang yang terangkum dalam 30 minit cukup jelas untuk kita memberi penerangan dan juga pemahaman kepada RUU yang akan dipinda ataupun yang akan diberikan penggulungannya oleh Yang Berhormat Datuk Seri sebentar saja lagi. Kita doakan kejayaan Datuk Seri dan juga semoga perbentangan dan juga penggulungan ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Datuk Seri atas perkongsian dan juga kepada anda yang menonton kami di RTM Klik, dan terima kasih atas sokongan anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Seri.